Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5. Tajuk kami adalah cerpen Menue Emas. Sinopsis. Kisah bermula apabila Alif teringat akan ayahnya sewaktu melihat sawah padi yang sedang menguning. Alif teringat akan kata-kata ayahnya yang dia akan menuai emas. Alif bertemu dengan Tok Ketua yang bermotosikal dan hampir melanggarnya. Alif bertanya bila jentera menuai padinya sampai untuk menuai hasil padi mereka. Tok Ketua berbangga dengan hasil usaha yang dilakukan oleh anak muda seperti Alif. Alif hanya tersenyum dan mengatakan inilah hasil jika berbudi pada tanah. Alif teringat peristiwa setahun yang lalu apabila tanah petak sawahnya menjadi konflik. Semua pemilik tanah sawah bersetuju untuk menjual kepada pemaju kecuali tanah sawah Alif. Abang Mai yang bertindak sebagai ketua berusaha untuk memujuk Alif dan Mak Wan untuk menjual saja tanah sawah itu. Sewaktu perbincangan di rumah Mak Wan dan Alif, telah berlaku sedikit tidak puas hati apabila Abang Man telah menyentuh hal peristiwa Alif. Abang Man telah menuduh Alif tidak lulus universiti. Oleh sebab itulah dia tidak mahu menjual tanah sawah itu. Tuduhan Abang Man telah menguris hati Mak Wan. Mak Wan meminta semua yang datang ke rumahnya agar balik dahulu. Alif memberitahu ibunya yang dia akan menolak pembangunan tetapi mahu mengusahakan sawah melalui teknologi moden. Mak Wan bersetuju dengan Alif. Alif tekad untuk mempertahankan tanah sawahnya walaupun terpaksa berhadapan dengan Abang Man. Alif yakin terdapat beberapa orang tuan tanah yang masih bersikap tunggu dan lihat seperti Pak Ning Tok Ketua dan Mak Lang Munah. Persoalan A. Penjualan tanah sawah untuk dijadikan projek perumahan. Contohnya, Abang Man dan pemilik-pemilik tanah sawah di kampung Alif hendak menjual tanah sawah mereka kepada syarikat perumahan. B. Bidang pertanian, iaitu penanaman padi jika diusahakan dengan betul boleh mendapatkan kemajuan ekonomi. Contohnya, Alif membuktikan penanaman padi di kampungnya telah membuatkan hasil melalui penggunaan teknologi moden dalam bidang pertanian. C. Ilmu kegigihan, ketekunan yang diiringi dengan doa dan kesabaran menghasilkan kejayaan. Contohnya, Alif sentiasa yakin berdoa, bersabar dan bekerja kuat dalam mengusahakan penanaman padi itu. D. Lulusan universiti tidak semestinya bekerja makan gaji sahaja. Walaupun Alif berkelulusan universiti dalam bidang ekonomi, dia lebih suka bekerja sendiri dengan menjadi petani moden. E. Kebanyakan golongan muda dari kampung sudah tidak berminat untuk mengusahakan penanaman padi. Contohnya, kebanyakan golongan muda yang tinggal di kampung Alif lebih gemar bekerja makan gaji di bandar. F. Muafakat membawa berkat. Contohnya, Alif, Tok Ketua dan beberapa orang pemilik sawah padi telah bersepakat dan bersetuju untuk memajukan penanaman padi menggunakan teknologi moden di kampung mereka. Seterusnya, nilai. Pertama, keyakinan. Contohnya, Alif yakin dengan kebolehan dirinya bahawa dia mampu mengusahakan sebuah estet padi di kampungnya. Kedua, ketabahan. Contohnya, Alif tabah dan cekal menghadapi segala cabaran untuk meyakinkan orang-orang kampung supaya menerima cadangannya untuk membangunkan estet padi yang akhirnya membuahkan kejayaan. Ketiga, kegigihan. Contohnya, Alif gigih berusaha untuk mendapatkan pengalaman dan maklumat tentang cara untuk mengendalikan estet padi di kampungnya. Keempat, keberanian. Contohnya, Alif berani mempertahankan tanah hak miliknya
milik keluarganya. Kelima, kerjasama. Contohnya, hasil kerjasama dan persetujuan orang-orang kampung. Kaedah moden dalam aktiviti penanaman padi dapat diulankan. Keenam, berhemah. Berhemah tinggi. Contohnya, pegawai pertanian tidak loket memberikan maklumat kepada Alif dan sentiasa memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk memajukan aktiviti penanaman padi di kampungnya. Ketujuh, berdikari. Contohnya, Alif mengambil keputusan untuk bekerja sendiri walaupun dia kelulusan universiti. Kelapan, kesyukuran. Contohnya, Alif sentiasa bersyukur dalam menjalani kehidupannya. Kesembilan, kepimpinan. Contohnya, Tok Ketua mampu mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi dalam menghadapi kerenah penduduk kampung. Akhir sekali, pengejaran. Pertama, kita hendaklah yakin dengan kebolehan diri dalam melakukan sesuatu perkara. Kedua, kita hendaklah tabah dalam menghadapi segala dugaan dan cabaran untuk memperoleh kejayaan. Ketiga, kita hendaklah gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu ilmu atau pengalaman. Keempat, kita mestilah berani mempertahankan hak milik keluarga terutamanya dalam hal tanah. Kelima, kita disarankan agar memberikan kerjasama yang baik untuk memperoleh manfaat bersama. Keenam, kita hendaklah berkongsi ilmu dan memberikan semangat kepada golongan yang ingin memajukan sesuatu bidang. Ketujuh, kita tidak sepatutnya bertindak agresif dan terburu-buru untuk melakukan sesuatu perkara. Kelapan, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan segala nikmat kurniaan. Kesembilan, kita digalakkan untuk berbakti kepada tanah supaya memperoleh manfaat daripadanya. Kesepuluh, sebagai pemimpin, kita mestilah mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi supaya kita dapat mengendalikan orang bawahan kita dengan baik. Sekian, terima kasih.